Okay, tengok kamera. Okay, kamera 3, 2, 1. Assalamualaikum and hi guys, selamat datang ke channel podcast Sembang Terbang. Podcast di mana kita akan bincangkan tentang topik hangat, cerita semasa dan fakta informatif. Dan macam-macam lagi lah. So, hari ni kita akan terbang ke topik apa, Syami? Okay, Alim, kau pernah tak rasa stres? Pernah rasa macam pressure gila tak? Pernah? Pernah. So, macam mana kau handle stres tu? Dan macam in any kind of situation, kau boleh cerita pasal apa situation yang stres untuk kau, macam mana kau handle benda tu? Nak cerita pasal stres Stres kalau bagi aku lah kan, dia ada pelbagai sources of stress lah. Ada unsur-unsur mana datangnya dari stres tu. Macam kadang-kadang kita stres dengan kerja, kadang-kadang kita stres dengan kawan, kadang-kadang stres dengan kehidupan harian. Semua benda boleh buat stres. Nak katakan aku nak definisikan lah apa stres ni kan kepada satu point tak boleh lah. So sebab dia sangat luas. So bagi aku, bila aku nak handle stres tu, dia berlainan cara. Kalau stres ni, kita deal dengan cara ni. Stres tu, kita deal dengan cara tu. Aku rasa macam tu lah. Aku tak pernah definisikan stres aku kepada macam, aku kena settlekan ni, cara ni. Sebab aku jenis yang tukar-tukar. Macam tu lah. Macam mana lah dengan kau? Kalau aku handle stres, aku sama juga macam ikut certain situation lah. Kalau situation macam ni, stres dia lain macam. Kalau situation kerja, stres dia lain macam. So, it depends on kau berada dalam keadaan yang mana. Kalau kau setakat, contohnya let's say kau main PUBG kan, atau kau stres, kenapa aku tak boleh dapat chicken dinner kan, contohnya lah kan. So macam kau itu pun boleh stres boleh. Boleh. Boleh kau dapat. Tapi itu lain lah cara kau handle stress, macam in games, in work life, ataupun dalam kehidupan seharian kau, maybe pasal family matters. Stress sangat berbeza in terms of different aspects, different point of view, different aspects, memang different kind of stress. So cara aku handle dia, aku tengok pada situasi. Kalau macam ini tak payah stress, tak apa juga ini buang masa je nak stress. Bagi aku macam stres tu satu benda yang membazir, yang mensia-siakan diri lah. Sebab dia tak ada additional value untuk diri kau. Bila kau tak rasa additional value, kau tak akan fikir pasal stres tu. Macam itulah. Alright. Next time tak payah main PUBG. Next time kita main White Rift. Hai, nama saya Solo. Alright. Nak katakan pasal stres ni kan, sebab kita dah tahu kan, setiap orang stres dia akan berbeza. Stres dia macam kau cakap tadi lah, lain stres, lain cara. Tapi kau rasa apa zaman sekarang ni kan, stres yang agak signifikan lah untuk hari-hari especially zaman COVID-19 ni kan, tahun 2020. So apa stres yang agak-agak macam yang di antara yang di atas lah? Antara yang di atas kan, stres masa COVID ni is that one of the thing, Alim, kerja lah. Okay, lepas kau grad ataupun ni in terms of general dahulu lah. Okay, in terms of general dulu, untuk fresh graduate nak cari kerja memang sangat susah. So stress. Yang dah kerja tiba-tiba diberhentikan kerja, stress. And in terms of nak dapat duit secara hidup, okay, income, tak ada income, itu pun stress juga. And then stress sebab kau duduk kat rumah time PKP ni.
Lagi macam banyak benda dengan mungkin yang dah berkeluarga, yang ada anak, yang ada mungkin jiran yang bising-bising semua, ada construction kat rumah. So macam bila tengah Work meeting, from home pun stress dia kan. yes, work from home memang stress. Depends lah. Kalau kau duduk kat dalam ceruk-ceruk hutan, aku rasa tak stress tu. Macam diam je lah. Tapi internet lah, tak tahulah. Tapi Internet pula stress. Di mana-mana pun stress. so macam, tapi stres dia tak ada macam stres yang macam bila ada bunyi bising, kau tengah meeting. And then this is dalam pandemic COVID lah. Mungkin ada yang stres-stres yang lain yang aku tak tahu. So far apa yang aku experience adalah a few things yang daripada aku cakap tadi tu lah. And untuk aku, in terms of dalam COVID-19 ni sekarang ni, first kali adalah kerja. Sebab fresh grad, lepas tu nak cari kerja. And kebanyakannya kerja sekarang ramai yang dah laid off. Ada orang yang berhenti kerja. Lepas tu HR tak freeze recruitment. So macam kat situ banyak obstacles lah. And membuatkan kita orang terfikir macam, macam mana aku punya future nanti. Lepas tu kau nak kena compete dengan beratus-ratus ribu graduates yang lain. So macam bagi aku macam, mana aku nak letak diri aku ni. Itu stress tu. Sebab kau fikir, lepas tu ada external factors lagi. Macam contohnya tiba-tiba kau punya parents ke, kau punya adik-beradik, kau punya sanak saudara kau punya cousin semua tu, dia orang akan tanya macam, kau tak kerja lagi ke? Kau dah kerja ke? So itu, macam itu jadi expectation lah kan. Yes, dia put on expectation. Dia macam kau dah grad, let's say tak kisah kau grad in degree ke, kau grad in diploma ke apa, semua akan tanya, kau dah kerja ke? Kau tak kerja lagi? Kenapa kau tak kerja lagi? So macam, benda tu membebankan. Sangat-sangat membebankan. And then in terms of kau nak cari kerja, peluang pekerjaan mungkin ada, okay? But then baru-baru ni kan kita dengar parlimen dan sidang semua ada beratus-ratus ribu peluang pekerjaan baru. And so far insyaAllah siapa-siapa yang terkena dengan efek pandemik ni bolehlah tengok inisiatif daripada government tu lah. Itu one of the way lah, salah satunya. Okay, menarik. Aku stres, aku tak pernah tengok government ke apa-apa ke. Aku stres tengok YouTube, tidur, buat something yang aku suka kan. Tak sangka kan. Alright. Okay. Untuk kau pula kan, Alim. Untuk kau. Kau tanya sama soalan aku tadi kan, macam apa yang stres masa COVID ni. So macam sama juga soalan aku nak tanya kat engkau. Apa yang kau stres masa COVID-19 ni? Masa during this PKP ke, throughout this ni lah, yang lately 2020 lah. okay. Lately lah. Bagi aku kan, lately benda yang paling susah untuk aku buat dekat waktu COVID ni is jumpa member lah kot. Sebab kita ada PKP, kita ada kadang-kadang ada roadblock apa semua kan. Menyebabkan kita itu masalah je lah, PKP, roadblock tu, kita takut kena saman. Tapi yang paling penting tu ialah kita takut sakit lah kan, kita takut dijangkiti COVID-19. And banyak tempat-tempat yang jadi hotspot untuk lepak. Ada yang ada kluster kat situ, ada yang dah jadi zon merah. Itu dah jadi something yang sebelum kita keluar, katakan kita nak keluar, betul kita nak keluar, dan kita kena check dulu, itu dah tambah kerja lah. Itu yang menyebabkan malah nak jumpa member. Itu dah jadi stress lah. Every time kita itu bagi kau stress lah. Macam mana? Tak dapat keluar macam member, kau tak jumpa member semua tu, susah nak keluar member tu satu stress. Tak dapat nak keluar dengan member pun satu stress. Macam tu lah. Dia kira double stress lah. Last tak jadi keluar, duk call dia. Macam ni lah ni, duk Zoom meeting dengan kalau ada family kat mana-mana kan. Tu pun boleh lah, nak pergi jumpa dia orang tak dapat, so call. Lebih kurang macam tu lah. Itu stress yang for now sangat ketara lah.
Okay, selain COVID lah, selain apa, kalau bincang pasal stres kan, mesti ada stres selain COVID. Maybe stres yang masa lampau ke apa kan. Apa pengalaman kau dengan stres yang lama-lama? Stres pengalaman lama, stres masa study lah kot. Rasanya macam stres study, aku rasa semua orang ada stres masing-masing. Tapi assignment hari ni baru upload, esok dah kena hantar. Macam diorang buat assignment hari ni juga nak kena hantar. Tu stres lah. Kau dah set jadual, contohnya macam kau nak petang kau nak main sports ke, ataupun petang kau ada something nak buat, tapi tiba-tiba ada assignment yang kau kena buat. So macam memang stres lah. Macam mana satu kena buat, aku dah ada ni. So cacah merebah. End up kita tiru. Tapi tiru tu perkara biasa. Cuma perkara biasa tiru student. tu perkara biasa. But they end up kau tak akan belajar ada that quality lah. Kau tak belajar something. So benda tu yang membuatkan aku stres lah. Macam what's the point kalau kau ada assignment tapi kau tiru orang? Maknanya kau tak ada something yang kau masukkan dalam diri kau. Jadi kau biar buat. Tapi yalah, of course lah, kalau berdasarkan experience kalau lah. Kalau tak buat jadi tak ada markah kan. So kenalah juga buat. Betul. Tapi Alim, cakap pasal stres selain daripada COVID kan, kau tanya yang tadi kan, aku nak tanya kau kan, kau pernah tak stres dalam percintaan? Ya, stres dalam percintaan dia ada dua lah. Aku rasa yang paling obvious lah dalam hidup aku. Ada dua stres dalam percintaan lah. Satu, tak ada cinta. Satu lagi, bila dah bercinta ada stres. Faham lah kan? Okay. Yang waktu tak bercinta, stres waktu tak bercinta tu ialah dia bila kita tengok lepak-lepak dengan member apa semua kan. Member semua ada pasangan, kita lepak kat mamak, kita lepak kat restoran apa, jom lah lepak. Lepas tu dia orang bawa pasangan, kita duduk kat satu meja makan. Tiba-tiba dia ni cakap dengan awak dia ni cakap dengan awak dia. Tiba-tiba kita seorang tak ada pasangan kan. So macam agak kerik-kerik jugalah dekat atas meja makan. Itu yang membuatkan stres lah. Sebab kita nak communicate, tapi orang lain pun ada priority dia orang dengan pasangan. So kita terpaksa macam takkan aku nak tarik attention dia orang kan. Jadi dia orang kata apa pula kat aku. So itu satu stres lah. Tapi lagi satu stres tu ialah bila dah berpasangan. Kalau sebagai maybe tak nak ke, macam mana cakap tak nak menyentuh kepada sensitivity isu jantina lelaki perempuan. Kadang-kadang bila kita cakap pasal ni couple salah perempuan, ni couple salah lelaki, lagi ada yang marah pula kan. So itu dah jadi lumrah lah. Bila kita couple jadi maybe kita busy dengan kerja ke apa kan, tiba-tiba you kenapa tak reply macam tu, tiba-tiba dia dah marah stres, sudah. Waktu kerja sudah, dia ni dah marah pula. Pening. Tapi tu standard lah. Yang tak standard tu bila bila diragui. Kita macam lepak dengan orang lain ke apa, yang tiba-tiba dia ingat kita macam cinta diragui. Diragui lah. Lebih kurang macam tu lah. Kita keluar dengan orang yang maybe awak kita tak keluar dengan kita ke apa, dia ada busy ke apa, ataupun dia LDR. Kita keluar dengan orang, lepas tu nanti you mesti ada buat something dengan dia, you mesti ada mana. Dah serabut kepala otak. Itu standard lah. Itu standard. Tapi yelah, semua orang kalau bercinta tak kan miss benda tu. Betul. Itulah apa orang cakap, garam gula, asam garam gula mana datang gula. Dah jadi chef tu. asam garam relationship. Betul. Bila cakap pasal cinta ni kan,
stres dalam cinta kan. Dia ada kaitan dengan stres dengan member-member ni. Bukanlah cakap stres dengan awet tu sama dengan stres dengan member, tapi dia satu part of social thing tau. Stres yang datang daripada kita communicate dengan orang, which is something yang lately jadi satu isu yang serius lah sebenarnya. Aku tengok member aku yang bercinta ke, atau tak semestinya bercinta lah, maybe dia orang ada member rapat ke, gang ke kan, tiba-tiba dia orang dipulaukan. Itu dah jadi satu, apa nak kata, social stress lah. And benda ni semakin besar, tak semestinya daripada member apa semua, kadang-kadang daripada social media apa semua. Yang itu actually jadi macam aku tertarik lah dengan isu tu, sebab dia jadi satu isu serius. Dulu kita tak ada social media apa semua, and then benda macam ni macam kurang lah. Orang stress daripada member, daripada social is less. Dia stress macam kau rasa does discount insecurities, insecure. Kau tengok contoh macam in terms of media social media kan, kau tengok orang lepak dengan member, tapi kau sendiri tak ada dalam tu kan, macam kita best friend, cerita ada lah. Mungkin betul. Someone ada fikir situ. Maybe dia fikir dia tengok social media orang ni, dia pergi macam-macam, dia pergi Langkawi, dia pergi ni, dia pergi semua tu, macam alah bestnya nak juga pergi tu. Dia rasa stres sebab dia tengok orang lain semua boleh pergi ke mana-mana, tapi dia duduk terperap kat rumah. Betul. So adakah itu pun dikategorikan sebagai social stress? Bagi aku itu pun kira social stress juga, sebab dia ada kaitan dengan human communication. Bila kau tak dapat human communication tu, kita rasa macam ada something missing tau. Human communication ni dah jadi satu lumrah kepada manusia daripada zaman kita duduk gua dululah, sebab kita dah ditrain kalau kita duduk seorang-seorang dalam hutan, kita akan rasa takut tau. Bila kita dengan satu komuniti dalam gua ke apa kan, dia jadi lebih selesa. Macam kita dapat protection daripada harimau ke, binatang buas lah. Dan kita dapat protection daripada cuaca. Kita dapat share makanan. So makanan tak ada, macam secure. So macam kau cakap tadi lah, insecurities. Bila kita tak bersosial, kita akan rasa insecure. Macam tu lah. Dan lepas rasa insecure, kita rasa stress. So stress daripada social. So double pressure tu. Kadang-kadang kes ni pun macam ada sampai orang, dia punya natijah dia besar lah. Ada orang sanggup bunuh diri sebab sebab social stress. So isu besar. Macam tu lah. Betul. Kadang-kadang kita tak tahu kan apa yang kita buat kat social media ni affect orang lain. So macam kita kena berhati-hati lah. Boleh kata macam tu, berhati-hati. Tapi mesti orang cakap macam biar social media aku nak post apa aku nak buat lah. Itu dah jadi macam something yang on social media. Aku ada macam fikir-fikir lah juga kan. Macam something yang on social media. Apa yang berlaku is, pertama sekali is cyberbully. Macam apa opinion kita post kata kat Twitter ke apa kan. Jadi kalau benda tu tak sama dengan apa yang orang rasa, dia orang akan attack. Of course. Itu dah jadi satu stress lagi. Tapi selain daripada selain daripada cyberbullying, certain orang macam dia jadi ketagih tau dengan social media. Dia rasa macam everyday kena post, everyday nak like, everyday nak kena ada view, everyday nak kena ada orang engage dengan benda tu. Kalau tak ada, jadi stress. Itu pun satu juga. And then ada contoh lah kan, kita post something yang important lah, macam kata announcement aku nak pindah ke mana-mana kan. So siapa-siapa kalau nak cari aku boleh tengok alamat ni kan. Tapi tak ada siapa kisah, pun boleh jadi stress. And then ada yang macam terdesak untuk buat apa-apa supaya orang notice lah. Macam buat something yang melalut lah, something yang macam merosakkan diri apa semua. Itu pun dah jadi banyak
banyak yang berlaku lah dekat social media kan. Macam tu lah. Yes. Especially macam platform-platform yang memang ada ramai orang menggunakan platform tu, and they buat something that is bagi aku macam extraordinary juga. But then bila fikir balik in terms of logical thinking, kau fikir macam ada orang nak buat macam ni, sampai difikirkan macam tu, nak buat macam ni just semata-mata untuk nak dapatkan attraction from the viewers. Dia nak tengok orang semua, dia nak dia nak tarik perhatian orang. Sampai macam tu sekali. Tapi tu bahaya juga. Ya, inilah yang menyebabkan banyak orang yang jadi sampai sanggup buat something bodoh lah. Bunuh diri, minum ada dulu waktu 2 tahun lepas ke apa yang orang makan Tide Pod lah, yang macam sabun dalam pil tu. Bukan pil, dia macam kapsul. Kapsul tu masuk dalam mesin basuh. Tapi disebabkan nak viral ke apa, dia orang gigit benda tu sampai pecah. Lepas tu rasa dia memang teruk, and then ada yang masuk hospital. Itu dah jadi something yang melampau lah nak buat untuk social media, untuk dapatkan view, untuk dapatkan like. Patutnya tak boleh lah nak buat macam tu kan. Ini menunjukkan lah stres tu boleh push orang untuk buat something yang di luar logik. Macam kau cakap tadi lah. Betul. Dan Adim, aku ada dengar orang cakap lah kan, selain daripada social stress ni, ada satu lagi stress yang dipanggil financial stress. Betul tak? Betul lah tu. Aku pun dah letak point kat sini dah. Financial stress. Okay. Teruskan. So financial stress ni kan, financial stress is very common in people nowadays lah. Bagi aku rasa memang financial stress memang semua orang ada. Tak kisah sama ada kau miskin ke, kau kaya ke, ataupun kau golongan yang middle class ke, semua orang akan ada rasa financial stress. Sebab apa? Duit ni sangatlah, bagi aku macam duit ni sangat fragile tau. Sebab kau boleh spend macam-macam, and in terms of kau nak dapat balik tu, kau mungkin akan terfikir macam mana aku nak cari. Tapi nafsu kau nak spend banyak. Nafsu nak spend lagi banyak daripada nak buat duit. Betul. Lepas tu bila kau nak cari balik tu, kau dah mula stres macam, aduh aku nak ni. Lepas tu mula nak terfikir, alamak future nanti aku nak kahwin macam mana, aku nak beli susu anak, nak bagi nafkah ke, nak bagi apa-apa semua tu. So dari situ akan datangnya financial stress. So tak kisah siapa-siapa pun, daripada budak sekolah ke, orang budak universiti ke, yang dah kahwin ke, semua rasa financial stress. Kau rasa, kau setuju tak, Lim? Bagi aku memang itulah yang berlaku zaman sekarang. Kita ada banyak benda, macam aku cakap waktu awal sekali tadi, aku cakap ada stres tu datang daripada macam-macam kan. And then ditambah pula dengan stres-stres yang macam kerja dan cari duit dan spend duit untuk family, anak-anak apa semua kan. Dia jadi satu antara yang utama lah stres-stres pada hari ni. Dia menjadi definisi hidup jugalah sebenarnya. Stres cari kerja ni, kalau cari kerja pula, cari duit ni, kalau tak stres cari duit, tak nak kata tak hidup pun hidup juga kan. Tapi lumrah satu benda yang sangat utama pada hari ni lah. Tapi ni aku nak ketengahkan lah. Kalau kita tengok politik apa semua, politik TV ada menceritakan pasal something kewangan-kewangan kan, kita akan dibagi tahu yang rakyat perlu diberi bantuan, ataupun macam rakyat orang dia orang interview rakyat dia orang akan cakap macam kita orang perlukan bantuan, macam dia orang nak bantuan. Tapi bila kita tengok lah member kalangan kita, ataupun kita tengok sekitar kita, tak semestinya kita tengok dalam circle kita tengok dekat luar, maybe dekat mall, atau dekat kedai-kedai, atau dekat taman-taman apa semua kan, everywhere. Bukan bagi aku lah, aku perasan
yang kehidupan orang Malaysia sebenarnya bukannya semakin teruk ataupun dia orang nampak macam struggle. Sebenarnya nampak macam tiba-tiba ada kereta baru, tiba-tiba ada phone baru, tiba-tiba ada uh, macam something baru lah. Something yang boleh menunjukkan macam kewangan kau ada. So bila aku tengok balik dekat apa yang dibincangkan dekat politik, apa yang dibincangkan kat TV apa semua, dia orang cakap macam rakyat perlu bantuan. But then again komuniti hari ni nampak macam semakin baik. Which membuatkan aku rasa macam betul ke apa yang kita rasa kita mempunyai stres kewangan sama dengan apa yang sebenarnya kita mampu beli. Itu persoalan dia yang aku tertanya-tanya lah. Mind blown ke sebenarnya. Maybe tak perasan. Maybe kita tak perasan sebab kita busy cari duit sampai kita tak sedar yang sebenarnya kita cukup duit. Tapi okay, kita cari bukti lah. Kita cari bukti kalau kita boleh tengok. Macam mana nak tengok ni Kejap. Kalau kita boleh Google lah kan World Bank punya statistik. Dia ada mengatakan GDP per kapita Malaysia semakin tahun semakin meningkat. Maybe waktu editing sekejap lagi akan letak gambar yang menyatakan benda ni. Nanti tengoklah dekat gambar tu kan. Every year except untuk 2008 dengan 2009, GDP per kapita Malaysia ada peningkatan. Maksudnya setiap isi rumah, setiap orang mempunyai duit yang semakin banyak setiap tahun. Kalau itu yang apa yang diorang dah study, dan maksudnya duit kita semakin banyak, maksudnya kita sepatutnya tak ada masalah kewangan. Tapi kita ada stres masalah kewangan. Macam tu. Macam mana tu? Betul. Basically apa yang aku tengok kat internet kan, financial stress ni, satu contoh financial stress ni di mana kau takut. Salah satunya mungkin tu kadang-kadang orang takut overspend, takut macam mana nanti in future kau nak duit, macam mana kau nak dapat kan, daripada mana nak cari semua. But then ada certain financial stress di mana kau takut nak belanja, and at the same time kau takut nak dapat duit, and kau takut kau tengok financial kau pun macam takut lah. Kalau tengok duit macam alamak macam mana ni. Tengok botol air RM1 macam aku nak beli ke tak, di situ lah lebih kurang lah. Pun ada juga, aku pun terkejut juga bila aku tengok balik ni. Dia macam mana nak cakap tak semestinya lah kan kita sedar pasal kewangan kita and then tahu 100% kuasa membeli kita. Kadang-kadang kita tak boleh anggarkan bila masa kita ada kemampuan untuk support beli barang tu. Tak ada. But then bila kita nak support, nak beli barang tu sebab keperluan, kita tak mampu, kita rasa kita tak mampu. Macam tu lah kot. Jadi Alim, bagi kau lah kan, macam mana kau handle, mungkin aku rasa mungkin kau ada social stress, mungkin juga kau ada financial stress. So macam mana kau handle social stress kau tu? Stress. Itulah kan, nak keluar tadi pun macam tak boleh keluar. Nampaknya terpaksa lah kita bergantung kepada Zoom, meeting, Meet, Teams. Itu je lah sumber-sumber sosial yang boleh dapat lah. Kalau tak lagi memang rasa duduk rumah terperuk, kita tak boleh buat apa-apa. And then lagi satu is buat something yang aku suka lah.
macam buat lagu, nyanyi, ataupun lately aku into memasak lah. Cari makanan apa semua, masak kat rumah, so, belajar masak. Wow. Macam-macam boleh belajar masaknya. Bila fikir balik pergi tengok Gordon Ramsay tu kan, dia letak tu dalam ni sekejap je siap masak. So datangkan minat lah. Datangkan minat dekat something. I see. Lepas tu boleh lupakan lah sikit ke banyak sebenarnya boleh lupakan stres bila buat something yang kau minat kan. Macam tu lah. Tu bagi aku lah. Macam mana kau? Tapi stresnya kan Alim, bila kau punya internet tu tiba-tiba slow. Alamak. And then internet tak ada solution internet tak ada solution yang apa yang solid tau. Mesti ada slow, mesti ada. Kalau pakai data mesti ada slow, pakai apa fiber mesti ada slow. Tak ada internet yang sentiasa bagus lah kat Malaysia ni. Tak. Itu so, lumrah Malaysia punya internet lah. Semakin stres sebenarnya. Apart from media, social stress, financial stress, dia ada internet stress. Internet stress. Internet stress. Aduh, masuk Zoom meeting ni semua ni habis. So bagi aku to handle social stress ni, aku fikir macam let's say for example bila aku tengok something ataupun nak lepak tak boleh ke, aku tak rasa stres lah kalau macam tak dapat lepak ke, tak dapat nak berjumpa ke, tak rasa stres sangat. Sebab maybe one day akan jumpa juga. Kalau tak jumpa pun maybe at least Zoom meeting ke, FaceTime ke, ataupun WhatsApp call ke, any teleconference punya ni lah. So memang boleh at least communicate with our friends semua tu. So bagi aku no problem on that. But then macam aku cakap tadi, bila kau buka social media macam Instagram, Facebook or your Twitter, kau akan nampak benda-benda yang orang lain mampu, kau tak mampu nak buat. So macam kau akan rasa stres kan. So aku fikir maybe itu adalah dia punya rezeki. So rezeki masing-masing di tempat yang lain. Mungkin dia lebih kepada maybe melancong pergi sana, tapi kau maybe kau boleh buat benda lain. Kau macam apart from pergi melancong, kau maybe kau boleh pergi ke kedai makan, buat review makan ke, kau tengok bestnya tempat ni, tempat makan. So lain orang, lain dia punya jalan rezeki dia. That is how I manage my social stress lah. So macam ada dua contoh lah. Satu contoh yang fizikal kawan, satu contoh social media. Oh, panjang borak pasal stres Sebab sebenarnya stres ni sekarang begitu stres kan. Jangan tipulah tak stres. Korang kat rumah sana yang tengah tengok benda ni pun mesti stres, betul tak? So mesti tengah stres tengok apa benda dia borak ni. Borak apa? Pening kepala kan. Kalau tak nak tengok pun pasang kat background. Tak adalah nak stres sangat kan. Maybe muka kita orang tak handsome ke. Handsome ke? Alright, so sampai di sini sajalah. Okay, so maybe to conclude lah kan, aku rasa kan Alim, ramai orang yang rasa stres lah. Okay, bukan saja kita, bukan saja untuk fresh graduate, bukan saja untuk orang yang dah kerja, semua orang, rata-rata semua orang, daripada yang kecil sampai yang besar. So it depends on semua orang punya decision and thinking untuk macam mana dia orang solvekan lah. Okay, tapi kan kita orang pun nak tahu juga macam mana korang handle stress korang. So why not korang share stress moment korang dekat laman komen kat bawah. Share je apa-apa kalau rasa stres tu melampau, stres tu sangat sedih, stres tu sangat gembira. Macam mana stres gembira pun aku tak tahu. Just share kat bawah dalam komen. Okay. Terima kasih sebab tengok podcast atau dengar podcast kami. Podcast Sembang Terbang. Boleh like, share dan subscribe ke channel kami. Alright. Terima kasih. Kita akan berjumpa dalam podcast yang akan datang. Bye-bye.